Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, seluruh terkuasa muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian. Pertamanya alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita dapat terus bersama pada malam ini. Alhamdulillah kita selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Muslimin muslimat rahimakumullah, dalam temuan yang lepas kita telah selesai melihat tafsir pada surah Al-Hujurat. Jadi untuk malam ini, sebelum kita melihat surah-surah yang seterusnya ataupun perbincangan dengan Tuan Imam sebentar tadi, mungkin kita tengok tajuk-tajuk yang lain insya-Allah. Jadi bagi mengisi ruang pada malam ini, saya kongsikan dengan muslimin muslimat rahimahullah kenaan tentang satu peristiwa ujian besar yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang disebut sebagai hadis al-ifki, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala kenaan tentang peristiwa ini dalam surah An-Nur, surah An-Nur ayat yang ke-11, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'azim. Sadaqallahu azim. Ayat ke-11 surah An-Nur ini, Allah Subhanahu wa taala firman, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita al-ifki yang amat dusta itu ialah segolongan daripada kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka khabar atau berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka, yakni yang membawa berita yang dusta itu, akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang
dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyebarkannya, di antara mereka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan azabun azim, akan beroleh seksa yang besar dunia dan di akhirat. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyentuh secara langsung kenaan tentang ujian yang Allah timbakan ke atas rumah tangga seorang Nabi, yakni Rasulullah SAW, menyentuh secara langsung kehormatan, martabat sahabat-sahabat besar, antara yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, antara yang Safwan bin Mu'attal, dan menyentuh secara langsung maruah kesucian Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ayat ini, ayat ke-11 surah An-Nur ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkapkan ataupun mendedahkan bahawa orang-orang yang menyiarkan ataupun menyebarkan berita bohong sebenarnya daripada golongan kaum muslimin sendiri, di kalangan sahabat sendiri, yang mana mereka terpedaya dengan apa yang dibawa oleh golongan munafik. Sejarah mencatatkan sebaik saja Rasulullah SAW balik daripada ghazwah ataupun peperangan Muraisy, tersebarlah satu fitnah khabar, berita bohong yang amat dahsyat sekali, yang ditujukan kepada rumah tangga Rasulullah SAW, yang disebut sebagai hadis al-ifki. Yang dikatakan hadis, hadis ini dari segi bahasa je, kata-kata, ucapan, kata-kata hadis. Manakala al-ifki, al-ifk membawa maksud penipuan, pendustaan, tohmah. Jadi hadis al-ifki ataupun ada riwayat disebut sebagai khabar al-ifki adalah merupakan merujuk kepada kata-kata dusta, tohmahan yang dilemparkan kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang mereka tuduh Aisyah? Mereka tuduh Aisyah melakukan perbuatan keji, yang zina dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Baik, bila berlaku peristiwa ini, ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala uji Nabi SAW, uji rumah tangga Nabi, juga diuji sahabat-sahabat besar disebut tadi, Sayyidina Abu Bakar yang merupakan ayah kepada Aisyah, dan juga sahabat besar juga Safwan bin Mu'attal. Baik, ianya berlaku selepas berlakunya peperangan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijrah. Bila selesai bila selesai peperangan tersebut, Nabi SAW dapat berita ada di kalangan Bani Mustalik ini yang berjaya melarikan diri, yang diketuai oleh Al-Harith bin Abi Dharar. Dia kumpul orang balik dan merancang untuk menyerang, memerangi sebelum umat Islam. Jadi bila berita itu sampai, Nabi SAW mempersiapkan tentera bagi menghadapi
kumpulan yang dipimpin oleh Al-Harith bin Abi Dharrah. Baik. Dalam peperangan ini disebut dalam sirah golongan munafiqin. Golongan munafiqin yang sebelum daripada itu sentiasa bertolak dalih. Setiap kali bila ada suruhan jihad, perintah untuk turun berperang, mereka lah yang mula-mula bagi macam-macam alasan untuk tidak mahu turut serta dengan Nabi SAW. Macam-macam alasan, sehingga ada alasan yang nampak lucu, remeh, bagi tahu kat Nabi kami tak boleh nak pergi perang, dan kami lupa nak tutup pintu rumah lah, lupa tutup tingkap rumah lah. Dan Nabi dah tahu puak munafik ni balik lah. Sebelum daripada peperangan ini, pertempuran ini, golongan munafik ini selalu bertolak dalih bagi alasan. Namun dalam peperangan ini disebut dalam sirah golongan munafik turut serta bersama-sama dengan Nabi SAW. Baik. Manakala Rasulullah SAW menjadi kebiasaan baginda setiap kali untuk turun berperang, Nabi akan melakukan pengundian, undi di kalangan isteri baginda untuk dipilih salah seorang yang akan sama-sama menemani Rasulullah SAW. Dan dalam peperangan tersebut Sayyidatina Aisyah telah terpilih untuk sama-sama menemani Rasulullah SAW. Baik. Kisah hadis Al-Ifki disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, yang diriwayatkan sendiri oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sendiri yang menceritakan daripada Zuhri, meriwayatkan daripada Urwah dan lain-lainnya bahawa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apabila ingin keluar bermusafir, Aisyah cerita hadisnya panjang. Bila kena keluar bermusafir yang saya sebut tadi, Nabi akan buat undian di kalangan isteri baginda. Jadi bila undi ini siapa yang terpilih, maka dia akan keluar bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Satu ketika kata Aisyah, baginda ingin keluar dalam satu peperangan, merujuk kepada perangan dengan kabilah yang diketuai oleh Al-Harith bin Abi Dharrah tadi. Baginda ingin keluar dalam satu peperangan, dan kata Aisyah, aku berjaya dalam undian tersebut, jadi akulah yang boleh pergi bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Lalu aku pun keluar bersama baginda, dan musafir ini berlaku setelah turunnya ayat hijab, yakni perintah larangan lelaki daripada melihat kepada perempuan. Kerana sebelum daripada itu belum lagi turun perintah hijab. Lalu Aisyah menyatakan, aku dibawa dalam angkatan perang, rombongan tentera itu. Kata Aisyah, aku dibawa dengan Haudaj. Haudaj, tuan biasa pergi umrah, pergi haji, tengok unta, dia ada apa, tempat dia tu atas, dekat belakang bonggol dia tu. Tapi bila bawa muslimat, bawa perempuan, dia bertutup lah. Aisyah beritahu, aku dibawa dengan Haudaj ni, tempat yang biasa diletakkan wanita di dalam, diikat di atas belakang unta. Lalu kami keluar bersama, mereka bergerak bersama dengan Rasulullah dan para sahabat. Sehinggalah Aisyah cerita,
sehingga selesai perang, dan kami pun balik ke Madinah. Baik. Dalam perjalanan pulang itu, kata Aisyah, satu malam setelah hampir dengan Madinah, kami pun berhenti rehat. Hampir ke Madinah, berhenti sekejap berehat. Dimaklumkan bahawa rombongan kita akan bergerak pulang. Tak kala mereka sibuk saling memberitahu untuk bergerak, aku pula berjalan berseorangan pergi berjauhan dengan para tentera. Dalam bila mana berhenti rehat, kemudian sampai arahan untuk bergerak. Aisyah kata dalam kelang kabut, masing-masing terbagi tahu, bersiap sedia untuk bergerak. Aisyah kata aku pergi jalan berjauhan dengan para tentera ini, dengan tujuan ialah untuk qada hajat. Setelah aku selesai, kata Aisyah, setelah aku selesai, aku pun kembali. Tiba-tiba aku dapati, disebut dalam hadis ini, manik azfar, manik perhiasan yang dipakai oleh Aisyah. Rantai leher itu telah putus dan hilang. Membuat rantai putus hilang, kacau. Lalu aku pun tengok rantai tak ada. Aisyah kata aku pun patah balik, lalu balik tempat yang aku jalan tadi nak pergi qada hajat untuk mencari rantai. Manakala, kata Aisyah, kumpulan yang berjalan bersama-sama aku mula mengangkat haudas tadi, dan mereka menyangka Aisyah dah ada dalam. Mereka sangka aku sudah pun berada di dalam, kata Aisyah. Aisyah menyatakan kaum wanita pada masa itu biasa kurus-kurus, tidaklah berat dengan lemak, kerana mereka sentiasa makan sedikit sahaja. Kerana itu mereka tidak perasan ketiadaan semasa mereka mengangkat haudas tersebut. Mereka ingat Aisyah dah ada dalam tu. Lalu mereka pun menggerakkan unta dan mula berjalan. Setelah para tentera meneruskan perjalanan, aku pun menjumpai rantai itu. Bila dah jumpa, aku balik ke tempat, berhenti lagi, dan aku dapati semuanya sudah berangkat. Dia bergerak ikut dia. Ada kumpulan-kumpulan dan ada kumpulan-kumpulan dan Aisyah dapati semua sudah berangkat, dan tidak ada seorang pun yang memanggil aku, dan tidak ada seorang pun yang akan menyambut panggilan aku. Lalu Aisyah menyatakan lagi, bila dah keadaan macam tu, tengok tak ada siapa dah, lalu aku pun duduk situ, tunggu di situ dengan harapan mereka akan perasan aku tak ada sama-sama dengan kumpulan mereka, dan mereka akan saling patah balik semula mencarinya. Aisyah menyatakan, tak kala aku menunggu berada di situ kesorangan, aku terasa terlalu mengantuk, lalu aku pun tertidur. Baik. Seterusnya Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Safwan bin Mu'attal ataupun nama penuh dia, Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani, sebenarnya seorang sahabat yang terbilang.
antara yang awal memeluk Islam. Dia sahabat yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Sebab setiap kali dalam peperangan dia selalu minta biar dia jadi panggil apa, last man lah, dalam musafir jalanan, biar dia jadi orang yang duduk belakang, orang yang duduk di belakang. Minta ditugaskan sebagai orang yang akan memastikan kalau ada barangan yang tercicir dan seumpamanya ada apa-apa masalah yang berlaku daripada sebelah belakang rombongan, dia boleh ambil pengetahuan dan tindakan. Dan disebut Safwan bin Mu'attal syahid dalam peperangan di Armenia pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, Safwan bin Mu'attal ini merupakan askar yang ataupun tentera sahabat yang berjalan di belakang para tentera. Tak kala dia sampai ke tempat di kawasan aku itu, Safwan ni nampak bayangan orang yang sedang tidur. Bila nampak orang sedang tidur, lalu dia pun datang, dan setelah melihat, dia mengenali dia. Safwan ternampak Aisyah sedang tidur, dan dia kenal itu adalah Aisyah. Setelah beliau mengecam diri, Safwan terkejut seraya mengucapkan istirja. Tengok Aisyah tidur situ, maknanya tertinggal. Safwan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan aku terjaga dari tidurku, kata Aisyah, bila mana terdengar ucapan Safwan itu. Lalu aku segera menutup muka dengan kain penutup muka. Demi Allah, kata Aisyah, Safwan tidak bercakap sepatah pun dengan aku, dan aku pula tidak mendengar apa-apa kalimah pun yang keluar dari mulutnya melainkan ucapan istirja' tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Aisyah menyatakan, Safwan tarik unta dia mendekati aku dan mendudukkan unta dia, dan aku pun faham maknanya. Safwan suruh aku naik, menunggang untanya tanpa perlu dia menyentuh aku. Safwan tarik unta dia dekat dengan Aisyah, suruh unta duduk, tak cakap apa pula. Tapi Aisyah faham maknanya. Safwan suruh naikkan. Lalu Safwan pun mula berjalan kaki mengheret untanya, sehingga kami sampai di kawasan perhentian tentera di waktu panas terik matahari. Aisyah meneruskan ceritanya lagi dengan katanya, lalu dengan sebab itu binasa orang yang binasa, kata Aisyah, yakni dengan menyebarkan fitnah bahawa aku telah berzina dengan Safwan. Dan kata Aisyah, orang yang mengepalai fitnah besar ini ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah kami sampai di Madinah, kata Aisyah, sampai di Madinah, aku ditimpa demam selama sebulan. Sedangkan orang ramai mula heboh dengan cerita yang dibawa oleh para pendusta itu. Dan kata Aisyah, aku sedikit pun tak tahu kenaan tentang fitnah ataupun cerita yang sedang dihebohkan. Aisyah demam, kata sebulan. Dalam masa itulah fitnah ini mula tersebar di kalangan masyarakat Madinah. Dan aku tak tahu fitnah sedang berlegar di kalangan masyarakat Madinah. Masa tu mana ada WhatsApp, Facebook, apa, tak tahu apa yang berlaku.
Semasa demam itu, kata Aisyah, aku berada di rumah Rasulullah dan dijaga oleh mak. Cuma kata Aisyah, yang menghairankan aku ialah semasa aku demam ini, aku tidak melihat lemah lembutnya Rasulullah SAW seperti mana sikap kebiasaan begitu. Aisyah beritahu masa aku demam, tengok Rasulullah ni lain, tak macam sebelum ni. Rasulullah masih masuk menjenguk aku, kata Aisyah, bagi salam, tanya khabar, kemudian keluar. Jadi tak macam biasa. Dan ini, kata Aisyah, menghairankan aku. Baik. Aku sikit pun tidak mengetahui fitnah tersebut, sehinggalah aku beransur sembuh, walaupun tidaklah sembuh sepenuhnya, bila mana aku keluar bersama Ummu Miftah menuju ke Manasir, keluar ke tempat yang biasa digunakan untuk qada hajat. Kata Aisyah, biasanya orang pada masa itu tidak datang ke situ kecuali pada sebelah malam. Dan cerita ini sebelum adanya tandas berdekatan dengan rumah. Kami pada masa itu sama seperti orang Arab jahiliah dulu, yang keluar qada hajat jauh daripada kawasan rumah dan tidak suka disediakan tandas di kawasan rumah. Lalu aku keluar bersama Ummu Miftah, dan dia ialah anak perempuan Abu Wahab bin Abdul Manaf, mak saudara kepada Sayyidina Abu Bakar. Anaknya pula ialah Miftah bin Usas. Setelah sampai ke situ, sampai ke tempat ke Manasir itu, Ummu Miftah ni terjatuh. Bila terjatuh, terkeluar daripada mulut Ummu Miftah itu selaka Miftah. Lalu terkejut Aisyah. Pasal mak dia kata ke anak celaka. Aisyah tegur Ummu Miftah, alangkah buruknya perkataan kamu. Adakah kamu ingin mencela sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar? Baru Ummu Miftah menceritakan, wahai Aisyah, adakah kamu tidak tahu apa yang dia telah katakan? Aisyah menyatakan, apa pula yang dia sudah katakan? Lalu barulah Ummu Miftah menceritakan fitnah yang sedang berlegar di kalangan masyarakat Madinah yang ditujukan kepada Aisyah. Baru dia tahu apa yang sedang berlaku. Dan Aisyah sebut demam itu semakin menjadi-jadi bila dengar apa yang diceritakan oleh Ummu Miftah berkenaan tentang fitnah yang sedang berlegar. Kata Aisyah, demam itu semakin menjadi-jadi dengan sebab cerita yang aku baru dengar. Kemudian setelah aku pulang ke rumah Rasulullah, balik ke rumah Rasulullah SAW masuk menjenguk aku seperti biasa. Baginda memberi salam, bertanya khabar, dan aku memohon keizinan daripada Rasulullah. Adakah kamu izinkan aku kalau aku ingin pulang balik ke rumah kedua ibu ayah? Kata Aisyah, sebenarnya aku minta yang demikian untuk mencari kepastian. Minta balik rumah mak ayah, minta kepastian betul ke fitnah yang sedang berlegar itu. Lalu Rasulullah SAW mengizinkan aku. Setelah aku sampai ke rumah kedua ibu dan ayahku, aku bertanya kepada ibuku, apakah yang orang ramai sedang perkatakan. Lalu ibuku menjawab, dia sudah pun mengetahui tentang fitnah tersebut. Dan dibujuknya aku, wahai anak kesayangan,
sabarlah, janganlah benda ini menyusahkan kamu. Mana-mana perempuan cantik yang bermadu dan dia pula disukai oleh suaminya, sudah tentu ramai orang akan mengata, aku menjawab subhanallah. Aisyah kata, aku subhanallah, adakah orang ramai sudah bercakap tentangnya? Air mataku, kata Aisyah, pada malam itu tidak putus-putus dan aku tidak mampu tidur kerana menangis sampai ke pagi. Baik muslimin muslimat rahimakumullah, ujian besar Allah Subhanahu wa taala uji ke atas rumah tangga Nabi SAW. Rasulullah SAW bila mana berdepan dengan ujian yang sebegini, baginda memanggil Sayyidina Ali dan Usamah bin Zaid membincangkan mengenai perkara ini, kerana baginda rasa bimbang, ada timbul rasa kebimbangan disebabkan lambatnya turun wahyu berkenaan tentang masalah yang sedang berlaku ini. Usamah bin Zaid menyatakan pandangannya berdasarkan apa yang dia tahu mengenai kebaikan ahli keluarga Rasulullah SAW. Usamah menganggap sebenarnya keluarga baginda bebas daripada tuduhan tersebut. Usamah bin Zaid menyatakan, kami tidak mengetahui tentang keluargamu wahai Rasulullah, melainkan yang baik-baik sahaja. Ali pula berkata, wahai Rasulullah, Allah sesekali tidak akan menyempitkan kamu. Ramai lagi wanita selain Aisyah, dan jika kamu bertanya jariyah, yakni khadam perempuan kepada Aisyah, nescaya dia akan bercakap benar dengan kamu. Ali bagi pandangan, kalau nak tahu lagi tentang Aisyah, ditanya jariyah, pembantu ataupun khadam kepada Aisyah yang bernama Barirah. Lalu Rasulullah SAW memanggil Barirah, dan baginda bertanya, wahai Barirah, adakah sesuatu yang kamu ragui tentang Aisyah? Barirah menjawab, tidak. Demi Allah yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, aku tak pernah melihat pada Aisyah ni satu pun perkara yang meragukan aku. Cuma yang aku menganggap Aisyah ni adalah seorang budak yang masih mentah, yang boleh tertidur ketika menjaga tepung keluarganya, lalu datanglah binatang yang memakan. Barirah menyebutnya demikian sebab pernah satu ketika Barirah kisah tepung nak buat roti, dan dia suruh Aisyah tolong jaga sekejap tepung yang dikisar, tapi Aisyah tertidur lalai dari menjaganya, sehingga tepung itu dimakan oleh kambing. Biri-biri disebut di sini. Barirah menyebutnya demikian untuk membawa maksud bahawa Aisyah ni sedikit pun tak terlintas untuk melakukan perkara keji seperti yang disebut oleh para penyebar fitnah itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, lalu Rasulullah SAW bangun pada masa itu menuntut bela untukku terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Baginda bersabda, siapakah di kalangan kamu yang ingin menuntut bela bagi terhadap seorang lelaki, merujuk kepada Abdullah bin Ubay, yang telah sampai kepada kejahatan terhadap isteri. Demi Allah, aku tidak tahu tentang isteriku kecuali perkara yang baik sahaja. Dan mereka juga, yakni para pendusta itu, menyebut seorang lelaki yang aku tidak tahu mengenainya,
melainkan kebaikan sahaja. Lelaki di sini Rasulullah merujuk kepada Safwan bin Mu'attal, sahabat yang difitnah melakukan zina itu. Dan dia tidak pernah masuk kepada isteriku melainkan dengan bersama-sama aku. Di kala itu bangunlah Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat Ansar. Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat Ansar yang berkata, wahai Rasulullah, aku sanggup untuk menuntut bela bagi pihak kamu. Kalaulah dia di kalangan orang Aus, Sa'ad bin Mu'az ni daripada Aus, aku akan penggal lehernya. Dan jika di kalangan saudara kami orang Khazraj, kamu suruh saja kami, nescaya kami akan laksanakan. Bila dengar ucapan Sa'ad bin Mu'az begitu, bangun orang sahabat lagi, Sa'ad bin Ubadah, yang merupakan ketua kaum Khazraj. Dan beliau memang seorang sahabat yang saleh. Tapi bila main dengan sentimen, sentimen kaum, Sa'ad bin Mu'az ni orang Aus, Sa'ad bin Ubadah Khazraj. Bila datang sentimen kaum ini menyebabkan Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, kamu berdusta, demi Allah kamu takkan membunuh kaum kamu, dan kamu tidak akan mampu membunuhnya. Lalu anak saudara Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Khudair, bangun berkata pada Sa'ad bin Ubadah, demi Allah kamu sebenarnya berdusta, kami pasti akan membunuhnya. Merujuk pada Abdullah bin Ubay, sesungguhnya kamu adalah orang munafik yang berhujah untuk kaum munafik. Sebab Abdullah bin Ubay dia daripada kalangan Khazraj. Lalu kaum Aus dan Khazraj saling bangun membela kaum masing-masing, sehingga hampir berlaku pergaduhan. Sedangkan Rasulullah SAW pada masa itu berdiri di atas mimbar. Baginda pun menenangkan para sahabat sehinggalah mereka semua diam. Barulah baginda berhenti. Ujian ini sehingga kan hampir berlaku pergaduhan, perpecahan di kalangan sahabat Ansar. Aisyah berkata lagi, sejak daripada itu air mataku mencurah-curah, menangis tanpa putus, berjaga siang dan malam. Akhirnya kedua ibu dan ayahku berada bersama sentiasa. Kata Aisyah, sememangnya aku telah menangis selama sehari 2 malam tak putus dengan air mata, berjaga sepanjang malam, sehingga mereka berdua, yakni ayah dan ibu, menyangka bahawa tindakanku ini akan merosakkan tubuh badan. Tak kala mereka berdua bersama aku dan aku pun masih lagi menangis, tiba-tiba datang seorang perempuan Ansar meminta izin untuk berjumpa dengan aku. Lalu aku benarkan dia masuk berjumpa aku. Lalu dia masuk dan duduk menangis bersama-sama dengan aku. Ketika itu kata Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba datang Rasulullah SAW, masuk. Azan dulu. Muslimin muslimat rahimahullah. Sambung cerita tadi. Tiba-tiba Rasulullah SAW masuk bagi salam dan duduk di sisi Aisyah. Aisyah menyatakan sebelum ini tak pernah Nabi SAW duduk di sisi aku sejak tersebarnya fitnah tersebut. Sudah berlalu hampir sebulan dan tidak ada wahyu yang turun bagi menyelesaikan masalah. Kemudian Rasulullah SAW memulakan kata-katanya, cakap dengan Aisyah.
Mula dengan pujian kepada Allah, ucapan syahadat. Lalu Nabi SAW tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, telah sampai kepada aku berita tentang kamu begini. Fitnah itulah." Kata Nabi, "Kalaulah kamu memang tidak melakukannya, nescaya Allah akan membebaskan kamu." Dan Nabi menyatakan lagi, "Jika kamu telah melakukan dosa, istighfar kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya seorang hamba bila dia mengakui dengan dosanya dan bertaubat mohon keampunan daripada Allah, nescaya Allah akan mengampunkannya." Jadi bila Nabi SAW menyatakan ucapan yang sedemikian bagi Aisyah, orang perempuan, seolah-olahnya baginya macam sudah kata apa, 50 lah. Nabi pun tak jumpa jalan, maknanya dah habis jalan, tak jumpa jalan. Sebab tu Nabi bagi tahu, kalau kamu tak melakukannya, Allah akan bebaskan kamu. Dan kalau kamu buat istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Setelah Rasulullah, kata Aisyah, setelah Rasulullah selesai kata-kata, air mataku terhenti dan aku tidak merasakannya walaupun setitik. Aku berkata pada ayah Sayyidina Abu Bakar, jawablah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak mengetahui. Aku tak tahu apa yang nak aku katakan kepada Rasulullah." Lalu aku berkata kepada ibuku, "Jawablah apa yang dikatakan oleh Rasulullah." Ibuku juga menjawab perkataan yang sama, "Demi Allah, aku tidak tahu untuk kata apa-apa. Aku tak tahu apa yang nak dikatakan kepada Rasulullah SAW." Lalu aku sendiri bercakap, kata Aisyah, aku sendiri yang bercakap. Sedangkan kata Aisyah, aku masih lagi seorang pemudi yang mentah, dan aku tidaklah menghafal banyak ayat suci Al-Quran, kata Aisyah. Pada semasa peristiwa itu berlaku, aku berkata pada Nabi SAW, "Sesungguhnya demi Allah, aku memang sudah tahu bahawa kamu semua telah mendengar cerita ini, dan cerita ini telah pun berada dalam jiwa kamu semua, dan kamu semua mempercayainya," kata Aisyah. "Kalaulah aku berkata yang aku ini tidak bersalah, dan Allah sahaja yang mengetahui bahawa aku tidaklah bersalah, kamu semua tidak akan mempercayai aku. Dan jika aku mengakui, sedangkan Allah mengetahui bahawa aku tidaklah bersalah, tentulah kamu semua mempercayai. Demi Allah," kata Aisyah, "tidak ada umpama bagi melainkan seperti perkataan ayah Nabi Yusuf, yakni Nabi Yaqub alaihissalam, fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun." Aisyah mengakhiri kata-katanya pada Nabi SAW, "Sabar adalah lebih baik, dan Allah sahaja tempat aku mohon pertolongan daripada apa yang mereka katakan." Lalu aku pun palingkan muka aku dan berbaring di tilam. Pada ketika itu, kata Aisyah, aku yakin bahawa aku tidak bersalah. Allah akan menyatakan bahawa aku tidak bersalah. Tetapi demi Allah, kata Aisyah, aku tidak pernah sangka bahawa Allah akan turunkan ayat suci Al-Quran yang akan sentiasa dibaca sehingga kiamat dalam urusan masalah yang sedang aku hadapi. Kata Aisyah, urusanku ini pada diriku adalah sangat kecil. Tidak perlulah Allah bercakap dengan wahyunya yang akan sentiasa dibaca. Aku cuma berharap mudah-mudahan Rasulullah SAW bermimpi dalam tidurnya bahawa Allah menyatakan bahawa aku ini tidak bersalah. Aisyah menyatakan harapannya itu tidaklah sampai
agar Allah Ta'ala turunkan ayat suci Al-Quran berkenaan tentang masalah yang sedang dihadapinya ini, yang manakah sentiasa dibaca sehingga hari kiamat. Aisyah harapannya hanya mengharapkan Rasulullah SAW di dalam tidurnya, yang mana Allah menyatakan bahawa aku ini tidak bersalah. Aisyah radhiyallahu anha meneruskan lagi ceritanya, demi Allah pada masa itu, selepas Aisyah mengucapkan kata-katanya, memalingkan mukanya, berbaring di tilam, demi Allah pada masa itu, kata Aisyah, Rasulullah masih belum berganjak, dan tidak seorang pun yang beredar, sehinggalah turunnya wahyu kepada baginda. Lalu nampaklah pada Nabi SAW, bila turunnya wahyu ini, Nabi ini umpama orang yang sangat kuat demamnya, sehinggalah keluar peluh, umpama permata, walaupun pada hari yang sangat sejuk, kerana beratnya kalam perkataan yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Bila mana setelah hilangnya keadaan itu, kata Aisyah, Nabi SAW kelihatan terlalu gembira, dan kalimah pertama yang diucapkannya ialah, wahai Aisyah, bergembiralah, sesungguhnya Allah telah membebaskan kamu. Lalu ibuku berkata kepadaku, bangunlah Aisyah, bangunlah kepada Rasulullah, yang ini untuk mengucapkan terima kasih pada baginda. Aisyah menjawab, aku menjawab demi Allah, aku tidak akan bangun kepadanya, pergi memeluknya, dan aku tidak akan memuji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang telah membebaskan aku. Turunlah ayat yang ke-11 surah An-Nur yang membersihkan diri Aisyah radhiyallahu anha daripada fitnah ini. Bila turun ayat ini, Rasulullah SAW menyatakan kepada Aisyah, bergembira, Allah Ta'ala dah bebaskan kamu. Mak ibu Aisyah bagi tahu ke Aisyah, bangunlah, bangunlah pada Rasulullah, ucap terima kasih. Aisyah jawab, demi Allah aku takkan bangun, kepadanya, pergi memeluknya. Ada merajuk sikit lah, merajuk orang. Maka Allah telah turunkan ayat ke-11 surah An-Nur, membebaskan Sayyidatina Aisyah daripada fitnahnya menimpa dirinya. Baik muslimin muslimat rahimakumullah, terakhir kenaan tentang peristiwa hadis al-ifki ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita secebis ujian yang Allah Ta'ala letakkan dalam kehidupan Rasulullah SAW dan keluarganya. Ujian juga kepada kehidupan Sayyidina Abu Bakar, seorang sahabat besar, dan juga keluarganya. Ujian kepada sahabat Safwan bin Mu'attal, ujian kepada kaum muslimin seluruhnya pada masa itu, yang mana dinyatakan suasana pada masa itu berada dalam keadaan yang amat menekan sekali, tertekan. Tuduhan itu, tuduhan keji itu dilemparkan untuk mengotori kesucian kepimpinan Rasulullah, sehingga jiwa baginda terganggu. Peristiwa ini bukan sahaja menyentuh maruah pribadi Aisyah, malah menyentuh secara langsung kepribadian Rasulullah sebagai suami, dan juga tugasnya sebagai pemimpin kepada kaum muslimin. Nak menunjukkan kepada kita, ketika mana dakwah telah berkembang pesat, sudah pasti akan menyebabkan banyak musuh-musuh Allah tidak senang duduk. Maka dengan segala upaya mereka berusaha merencatkan perkembangan dakwah Islam di saat peperangan fizikal, peperangan secara fizikal tidak mampu
untuk mengalahkan perjuangan Islam, maka musuh-musuh Allah berpindah menjalankan perang secara psikologi, pemikiran, dan sasaran yang tepat adalah pada keluarga Rasulullah SAW, iaitu isteri baginda sendiri. Oleh kerana itulah Allah menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan letak duduk yang sebenarnya masalah ini, menafikan tipu muslihat musuh Islam yang seolah-olah terancang tersusun rapi. Demikianlah Al-Quran mendedahkan bahawa musuh-musuh Islam bukan hanya seorang ataupun peribadi-peribadi tertentu, namun mereka bergerak secara kelompok, merancang konspirasi untuk menyerang Islam. Bukan hanya Abdullah bin Ubay yang seorang-seorang menjalankan kerja jahat ini, namun beliau sebenarnya mastermind dalam tersebarnya hadis al-ifki. Seorang Yahudi dan munafik yang merancang gerakan rahsia untuk menyerang Islam secara tersembunyi. Bahkan mereka berjaya memperdaya sebahagian kaum muslimin, berjaya mengheret beberapa orang sahabat yang percaya dengan apa yang berlaku. Antaranya Hamzah bin Jahsy, Hasan bin Thabit, dan Mistah bin Uthath. Ketika penderitaan sedang memuncak, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menurunkan kasih sayang, menurunkan wahyu. Ayat ke-11 surah An-Nur membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dan rumah tangga. Al-Quran juga mendedahkan orang munafik yang menyebarkan berita tersebut, yang mana Aisyah radhiyallahu anha menyambutnya dengan penuh kesyukuran dan menyatakan, demi Allah, aku yakin sekali akan kesucian, dan Allah pasti membebaskan aku dari fitnah ini dengan kesucian. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, berkenaan tentang peristiwa hadis al-ifki, kesimpulan senjata musuh yang sentiasa akan digunakan pakai berterusan untuk menyerang Islam dan umat Islam itu sendiri. Bila mana mereka tidak mampu untuk berdepan secara fizikal, yang selalu saya sebut dalam kuliah saya, mereka mula melancarkan peperangan psikologi atau disebut sebagai ghazwatul fikr, serangan pemikiran, yang mana mereka berjaya memperdayakan umat Islam sendiri yang semakin jauh daripada Islam. Wallahu a'lam. Sekadar itu sahaja untuk perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah bulan depan kita tengok fokus ataupun topik pengajian kita yang seterusnya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon banyak kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum